Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera semua. Okey, so cikgu harap pagi ni semua sihat. Hari ni kita nak bincang tajuk variasi, sambungan daripada tajuk yang semalam So semalam kita dah bincang tentang apa itu variasi, kita dah bincang jenis-jenis variasi, variasi selanjar, variasi tak selanjar dan contoh-contoh variasi. Jadi hari ni kita nak sambung dengan faktor-faktor yang menyebabkan variasi dan juga kepentingan variasi dalam kehidupan harian kita. Okey, jadi sebelum kita bincang tajuk dengan lebih lanjut, kita lihat dahulu kriteria kejayaan kita pada pagi ini. Okey, so kita ada dua kriteria kejayaan yang perlu kamu capai, iaitu yang pertama kamu dapat menyatakan kamu dapat menyatakan satu daripada dua faktor yang menyebabkan variasi. Okey, so sebenarnya faktor yang menyebabkan variasi ni umumnya ada dua lah, faktor persekitaran dan faktor genetik. So dalam faktor genetik tu dia ada beberapa elemen. Okey, yang kedua kamu dapat menerangkan 2 daripada 5 kepentingan variasi dalam kehidupan harian. Okey, so mari kita lihat rajah di bawah. Okey, kita imbas kembali. Okey, kita imbas kembali. Ada gambar A. Okey, ni ada gambar A, gambar B, gambar C dan gambar D. Okey, so ini ada kaitan dengan apa yang kita dah belajar semalam iaitu jenis-jenis variasi. Okey, boleh tak awak sebut A tu gambar apa? Ketinggian. Yes, A ni adalah ketinggian. Okey, saya nak tukar pen dia. Okey, A adalah ketinggian. Okey, B ni gambar tentang apa? Bentuk badan. Bentuk badan ataupun saiz badan. Betul, bagus. Okey, C gambar apa kelas? Warna kulit. Warna kulit. Alah, warna kulit. Kat situ kan ada gambar telinga kan? Jenis cuping telinga. Boleh juga warna kulit tapi tak nampak clearly kan warna kulit tu. Boleh juga warna kulit, maknanya dia nampak warna kulit. Betul lah tu. Cikgu tak kata salah tapi cikgu lebih nak fokus kepada jenis cuping telinga. Okey, dan D tu gambar apa kamu rasa? Jenis darah. Jenis darah ataupun jenis kumpulan darah. Okey. So antara empat-empat gambar ni cuba kita kelaskan yang mana satu variasi selanjar dan yang mana satu variasi tak selanjar. Okey, yang mana satu variasi selanjar. Okey, variasi selanjar cikgu buat simbol VS. VS tu untuk selanjar. Variasi tak selanjar V pangkah S. Okey, boleh? Okey, VS tu adalah variasi selanjar. VXS tu adalah variasi tak selanjar. Okey, the first one, ketinggian. Ketinggian ni yang mana satu? Variasi selanjar atau variasi tak selanjar? Selanjar. Pandai sangat. Okey, ni adalah variasi selanjar. Okey, manakala saiz badan? Selanjar. Good, selanjar. Okey, jenis cuping telinga? Tak selanjar. Betul, tak selanjar. Dan the last one, jenis kumpulan darah? Tak selanjar. Okey, bagus. So sekejap lagi di akhir kelas, di akhir kelas kita akan uji, kita ada sedikit permainan, kita menggunakan quiz Kahoot sama macam semalam. So
Semalam Badar mengumpul markah tertinggi. Cikgu ada record markah keseluruhan kamu. So nanti kita akan lihat total. Hari ni Badar ada tak? Tak ada. Tak ada. Ataupun kita ambil kira hari ni punya quiz lah. Kita ambil kira hari ni punya quiz. Pemenang nanti cikgu akan hubungi melalui WhatsApp personal. Okay. So kita nak melihat dahulu faktor-faktor yang menyebabkan variasi. Okay. So semalam kita dah tahu ada 2 faktor kan, iaitu faktor genetik dan faktor persekitaran. Cuma kita nak melihat hari ini, kita nak melihat dengan lebih detail apakah itu faktor genetik yang menyebabkan variasi dan apakah contoh faktor persekitaran yang boleh menyebabkan variasi. Okay, so kita lihat dahulu faktor genetik. Okay, the first one. Antara faktor genetik ni, maknanya faktor genetik ni kamu semua tahulah, genetik ni maknanya yang memang boleh diwarisi. Okay, yang boleh diwarisi daripada mak ayah kita. So, yang menyebabkan variasi adalah pindah silang. Okay, so pindah silang ni masa kita belajar dalam tajuk pewarisan, pindah silang ni dia berlaku antara kromosom homolog semasa meiosis berlaku semasa pembahagian sel. Pembahagian sel di semasa penghasilan gamet tu, sel pembiakan. Okey, semasa meiosis menyebabkan pertukaran bahan genetik dan dia boleh menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Okey, dan yang kedua, penyusunan kromosom secara bebas. Okey, penyusunan kromosom secara bebas dia akan menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Okey, apa maksud penyusunan kromosom secara bebas ni? Kalau kamu tengok dekat karotip tu kita susunkan kromosom kita. So susunan itulah yang dimaksudkan. Okey, yang kedua, persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dengan gamet betina. Okey, so kalau dalam proses persenyawaan kita tak adalah nak tentukan ini dengan gamet ni dengan gamet ni, gamet jantan A dengan gamet betina B mesti bersenyawa. Tak. Persenyawaan tu dia berlaku secara rawak. Kita pun tak tahu. So disebabkan dia berlaku secara rawak, dia menghasilkan zygot. Zygot ni apa kelas? Zygot ni adalah anak lah. Okey, anak yang dihasilkan. Okey, anak yang dihasilkan. Mula-mula apabila berlakunya persenyawaan, anak yang terhasil tu kita panggil zygot. Kemudian baru dah membesar dipanggil fetus dan seterusnya bayi. Okey, then zygot yang terhasil tu dia akan mempunyai genotip yang berlainan. Genotip ingat lagi tak? Yang G kecil, G besar, itu kita panggil genotip. Okey. Kemudian apa lagi yang menyebabkan variasi ni? Mutasi kromosom dan mutasi gen. Okey, mutasi kromosom dan mutasi gen. So mutasi kromosom dan mutasi gen ni semua kita tahu iaitu perubahan yang berlaku pada kromosom ataupun berlaku pada gen. So sebenarnya mutasi kromosom dan gen ni dia sebenarnya menghasilkan fenotip baru, ciri-ciri anak yang baru kan. Akibat daripada perubahan dalam maklumat genetik. So apabila berlakunya mutasi, of course lah dia akan menghasilkan variasi, ciri baru. Okay, variasi tu maknanya ciri baru. Okay, faktor persekitaran pula kita lihat. Faktor persekitaran ni contoh dia apa? Contoh dia nilai pH, cahaya matahari, suhu, air, iklim dan juga pemakanan. Dia boleh menyebabkan perubahan pada ciri-ciri organisma. So organisma dekat sini ni termasuklah manusia, haiwan dan tumbuhan. Okay, alright. So contoh dia apa kat sini? Cuba kita lihat contohnya. Macam cikgu cerita semalam, kalau lah seorang tu memang dia lahir putih. Mak ayah dia memang putih. Kan, kulit cerah lah macam orang Cina-Cina tu kan, putih. Tapi daripada kecil sampailah ke besar, dia terdedah kepada cahaya matahari yang banyak. Okay, so kulit dia yang putih tu lama-lama akan menjadi gelap. Tapi mungkin gelap dia tak samalah macam yang gelap
daripada genetik tu. Okay. Yang kedua, seseorang tu dia boleh jadi gemuk sekiranya dia terlebih makan. So itu kita panggil faktor persekitaran pemakanan. Okey, dan yang ketiga, bunga hydrangea spesies iaitu bunga yang berwarna biru ni. Kalau kita tanam dia dekat tanah berasid, dia akan menjadi warna merah jambu. Tapi kalau kita tanam dekat tanah, kalau kita tanam dekat tanah berasid, dia akan jadi warna biru. Tapi kalau kita tanam dekat tanah yang berakali atau nitrat, dia akan jadi warna merah jambu. So itu disebabkan oleh faktor pH, nilai pH ya. Okey, ada soalan tak nak tanya setakat ini? Okey, kalau senyap cikgu anggap kamu semua faham. Tak. Okey. Tak ada. Oh okey, tak ada soalan. Ingatkan tak faham tadi, terkejut cikgu. Okey, so seterusnya kita nak melihat kepentingan variasi. Okey, walaupun variasi ni sesuatu yang kita tak sangka boleh berlaku secara semula jadi, tapi dia sebenarnya ada kepentingan dia sendiri. Okey, first kita lihat yang pertama. Okey, variasi pada organisma ni dia membolehkan organisma itu menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitaran dia. So individu ni kalau dia ada ciri yang berlainan ataupun berbeza daripada kumpulan majoriti, dia mampu untuk bertahan dengan persekitaran sekeliling dia, maknanya dia boleh hidup lah. Okey, tapi kalau semua individu ni serupa, so mereka akan pupus apabila satu perubahan drastik tu dia akan berlaku dalam persekitaran. Okey, yang kedua ni, variasi ni dia membolehkan kita membeza dan mengecam setiap individu dalam spesies yang sama dengan mudah. Contohnya apa? Alah, Cikgu Husna yang rendah-rendah tu. Nampak? So kamu boleh tunjukkan variasi cikgu ni, ketinggian cikgu ni untuk kamu cam cikgu dengan mudah. Macam tu lah. Okey, yang ketiga, variasi ni dia membolehkan pemilihan semula jadi. Apa maksud membenarkan pemilihan semula jadi ni? Okey, dia maksudnya organisma ni kalau dia ciri-ciri dia sesuai, dia boleh hidup. Okey, dia boleh hidup dalam persekitaran yang yang ada tu, so dia akan hidup lah. Tapi kalau organisma tu dia ciri-ciri dia tak sesuai, so dia akan pupus. So akan berlakulah evolusi organisma melalui pemilihan semula jadi. Okey? Okey, dan yang keempat, variasi ni dia membantu organisma dalam penyamaran. Kenapa organisma ni perlu penyamaran? Dia perlukan penyamaran untuk dia melindungi diri dia daripada pemangsa. Okey, dan yang terakhir, kepentingan yang terakhir ni, variasi pada tumbuhan dan haiwan juga dia meningkatkan nilai tambah sesuatu haiwan dan tumbuhan tersebut. Okey, contohnya hasil daripada kejuruteraan genetik dan pembiakbakan terpilih, haiwan dan tumbuhan dengan ciri genetik baru dapat dihasilkan mengikut sifat-sifat yang dikehendaki. Contoh dia apa? Contoh dia sekarang musim durian kan? Okey, kalau dulu kita cuma dengar durian apa? Durian kampung, durian D24, betul tak? IOI. Sekarang ni kalau kamu pergi dekat kedai durian tu, kedai yang jual durian, macam-macam variasi dah muncul. Macam durian udang merah lah, durian macam-macam jenis lah, cikgu pun tak boleh nak sebut sebab banyak sangat. So, durian-durian yang baru yang macam durian udang merah dengan warna dia kuning cantik, lepas tu manis. Ada pula durian IOI, Musang King, yang mana isi tebal, kan, sampai sekilo berpuluh-puluh ringgit kan diorang jual. So semua tu adalah hasil daripada pembiakbakaan terpilih. Dia kacuk lah, dia kacuk induk ni dengan induk ni untuk hasilkan anak yang macam kita nak. So benda ni, okey, hasil daripada kejuruteraan genetik ni ataupun variasi baru yang terbentuk ni, dia dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian kita. Okey? Okey. So sekarang kamu dah ready ke nak main Kahoot? Ready.
Okay, so dah ready. Kamu boleh je buka buku. Semalam kita baru try and error kan. So macam cikgu pun tersilap letak masa 10 saat je nak jawab. Mungkin kamu pun dengan internet tak berapa nak okay. So hari ni cikgu panjangkan sedikit. Satu soalan 20 saat. So kamu boleh rujuk lah. Boleh letak nota-nota semua. Sebab hari ni pemenang ada hadiah-hadiah. Okay? Mula-mula cikgu ingat nak combine markah semalam dengan hari ni, tapi unfair pula sebab ada yang semalam hadir, hari ni tak hadir. Ada yang semalam tak hadir, hari ni dia ada kan. So kita mula balik baru. Okay, so semua tolong log in www.kahoot.it. Okay, tolong log in www.kahoot.it. Sekejap lagi. Okay, hi Putri. Hai. Putri, internet tak okey ke? Banyak hari cikgu tunggu Putri tau. Bangun lapai. Alamak Putri. Okey. Okey, hari ni sekarang kita nak main quiz Putri. So, semua orang dah masuk ke www.kahoot.it. Kamu nak main live ke nak main personal sendiri-sendiri? Buat kat Google lah cikgu. Buat kat Google. Kalau yang guna phone dia boleh install apps tu, tapi kalau tak boleh tak apa, kamu boleh apa nama? Boleh je buat dekat web tu cikgu rasa kalau internet, kalau phone pun. Okey, so kamu masukkan dulu kahoot.it, kita main secara live. Okey, untuk quiz ni cikgu nak main secara live sebab ada hadiah. Nanti yang tak sempat nak main secara live, cikgu akan bagi juga link untuk homework assignment sebagai tugasan. Okay? Okay, dah masuk dah cikgu. Lepas tu? Okay. Sekarang cikgu akan bagi game, dia punya pin Okay, sekejap. Sekejap ya. Dia tengah loading. Okay. Okay, ini pin dia 145262. Okay, so kamu pin kan, kamu masukkan pin ni, kamu tak boleh copy lah, kamu salin masuk dekat sini. Masukkan 145262. Ini dekat paparan kamu Okay, so nanti kamu enter. Okay, so kamu akan dapat macam ni lah. Kamu tulis nickname kamu apa. Jangan tulis nickname yang nama saya tak kenal sangat. Tulis nickname yang nama saya boleh tahu tu siapa. Okay, so dah ada Ainin lah cikgu, saya letak Ainin tau. Boleh. Okay, so ni Jamal dah masuk, Mira dah masuk, Faris dah masuk. Okay, cikgu nak on mic sekejap dekat cikgu punya. Okay, dah boleh dengar suara kan? Okay, dah ada Naufal, Muna, Ainin, Faris, Amira, Jamal. Mana Nita? Nita, Daniel, Arisa. Kita tunggu lagi kawan kita, ada 3 orang. Okay, so boleh baca-baca modul. Sambil-sambil tu boleh baca modul.
Okay, Nita dengan Arisa nak join tak? Cikgu masih lagi menunggu Nisa dengan Arisa. Nisa, Arisa, lagi siapa Daniel. Daniel. Cikgu dengan Azira sekali. Apa? Azira. Apa dia tadi? Tunggu Azira sekali. Oh, okey. Okay, Hazira nak join Okay, Nita dah masuk dah. So, Nita, Naufa, Muna, Ainin, Faris, Mira, Jamal. Okay, siapa lagi? Tapi Hazira kena join GM tau. Kalau tak nanti dia tak dapat lihat soalan. Sebab soalan dekat skrin cikgu. Kamu cuma jawab dekat phone. So sebaiknya kamu join dua lah. Maknanya satu untuk dua device. Maksudnya satu untuk tengok Google Meet sebab cikgu punya skrin. Lagi satu untuk kamu jawab soalan. Kalau tak kamu kena slide skrin kamu punya phone. Cikgu, Ya? Arisa dia tak dapat nak main. Memang saya tak dapat nak. Arisa tak dapat main Haa. Sebab? Tak tahu dia cakap dia punya tu phone dia masalah. Oh, okey. Sebab saya rasa dia guna internet tu, internet dia tak kuat untuk support. Okey, tak apa. Nanti saya akan share juga link untuk assignment tugasan kuis ni. Okey, ada lagi tak yang akan join? Daniel? Daniel ada tak? Tak ada okey. So kita start Okey, Hazirah dah join. So ada 2, 3, 4, 5, 8 orang. Okey, so 5, 4, 3, 2, 1, start. Okey. Okey, contoh variasi selanjar. Okey. Merah ketinggian jenis cuping telinga, kuning, biru kumpulan darah, hijau tu kebolehan menggulung lidah. Okey. Pilih jawapan kamu. Okey, jawapannya adalah ketinggian. So 5 orang jawab betul. Okey, bagus. Okay, next question. Kita lihat siapa berada di atas. Okay, tahniah Naufal. Okay, kita lihat soalan yang kedua. Dia kena jawab cepat tau. Pertukaran bahan genetik antara kromosom homolog berlaku dekat mana? Merah tu proses silang. Biru persenyawaan secara rawak. Kuning mutasi kromosom. Hijau mutasi gen. Okay, alright. Jawapannya adalah yang pertama, proses pindah silang. Okay, seorang sahaja yang betul. Yang lain ramai jawab persenyawaan secara rawak. Okay, kita proceed dengan soalan yang ketiga.
Wah, Naufal masih lagi di tempat yang pertama. Okey, variasi membolehkan organisma menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitarannya. Okey, betul ke salah pernyataan ni? Okey, so jawapannya betul. Tahniah, semua jawab betul. Okey, next. Kita lihat. Okey. Seterusnya, soalan yang keempat. Apakah kepentingan variasi kepada spesies tertentu? Okey, jawapannya untuk meningkatkan kepelbagaian. Okey, siapa yang betul ni? Okey, Mira. Tahniah Mira. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Trait manusia manakah menunjukkan variasi selanjang? Okey, jawapannya adalah berat badan. 6 orang dapat jawab betul. Bagus. Kita lihat siapa. Okey, masih lagi Naufal di atas, kedua Mira, ketiga Jamal. Okey, next. Berdasarkan graf di bawah, nyatakan jenis variasi. Okay, kalau graf macam ni, variasi apa? Okey, jawapannya adalah variasi selanjang. Okey. Soalan yang seterusnya. Wow, Mira dah mengatasi. Okey, kita lihat seterusnya. Soalan nombor 7. Berdasarkan graf di bawah, nyatakan jenis variasi. Okey, variasi apa ni? Selanjar ke tak selanjar? Variasi selanjar. Okay, ada 6 orang yang jawab betul. Okay, kita next. Okay, tengok. Alright. Mira 4,413, Naufal 4,041, Jamal 3,000. Sikit lagi nak pick tu. Okay. Soalan yang ke-8 Jenis lekapan cuping telinga adalah contoh variasi selanjar ke tak selanjar? Okey, tak selanjar. Kita tengok. Ada 6 orang yang betul. Okey, masih lagi orang yang sama. Soalan 9 Variasi selanjar dipengaruhi oleh faktor persekitaran sahaja. Betul ke tak? Okey, jawapannya salah. Okey, variasi selanjar ni dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan faktor genetik. Okey, so ada 4 orang yang jawab betul. Okey, kita lihat. Okey, Mira masih lagi mengungguli kan di atas. Jamal kedua, Naufal, Muna diikuti dengan Faris. Okey, so soalan yang terakhir So soalan yang last sekali, kita tengok jawapan mesti cepat dan tepat.
Okay, go. Okey, 6 orang jawab betul. Variasi tak selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Okey, betul ya pernyataan tu. Okey, kita nak tengok siapa yang akan terima delivery daripada cikgu hari ni. Okey, kita tengok. Next. Okey, podium. Tempat ketiga Munah. Tempat kedua Naufal. Dan yang pertama adalah Mira. Okey, tahniah Mira. Yang keempat adalah Jamal dan yang kelima adalah Faris. Okay, so nanti Mira boleh PM cikgu untuk claim reward hari ni. Okay, so kita sambung sikit dengan latihan. Okay, so sekarang kita tengok balik kita punya apa? Pembelajaran kita. Okay, so kita nak tengok modul. Okay, so semua orang tolong buka modul muka surat 37 hingga 43. Okay. Okay, so faktor-faktor yang menyebabkan variasi. So hari ni kita bincang dua tajuk, iaitu yang pertama faktor-faktor yang menyebabkan variasi dan yang kedua adalah faktor kepentingan variasi. Okay, sekejap Okay, so kita lihat soalan dia. Okay, latihan prestasi. Okay, soalan yang pertama. Namakan proses yang melibatkan pertukaran bahan genetik antara kromosom homolog. Okay, apakah yang menyebabkan proses apa yang melibatkan pertukaran bahan genetik? Siapa tahu? Apa nama proses yang menyebabkan pertukaran bahan genetik? Boleh tengok dekat modul dekat atas tu. Apa proses yang menyebabkan pertukaran bahan genetik? Dia dekat bahagian faktor genetik. Pindah silang. Ya, pandai. Okey, betul jawapan kamu iaitu proses pindah silang. Okey, proses pindah silang. Okay. Soalan yang kedua,
Nyatakan dua keadaan bagaimanakah variasi dihasilkan melalui faktor genetik. Okey, bagaimana dua keadaan bagaimana variasi dihasilkan melalui genetik. Okey, yang mana? So, tengok faktor genetik. Okey, kamu tengok faktor genetik dan kamu boleh ambil mana-mana faktor genetik yang menyebabkan variasi tu. Okey. Kat situ ada 4 kan, pindah silang, penyusunan kromosom secara bebas, persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dan gamet betina dan juga berlakunya mutasi kromosom dan mutasi genetik. Okey, so yang mana sesuai? Ada yang boleh bagi apa? Pindah silang. Okay, betul. The first one is pindah silang. Menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Ya, pindah silang dia menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Okey, itu jawapan yang satu Pindah silang. Allah, pisang pula. Sekejap Okey, pindah silang menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Okey, yang kedua. Yang kedua apa tu? Ada sesiapa yang boleh cuba untuk soalan yang kedua? Okey. Ada sesiapa boleh cuba untuk soalan yang kedua? Cahaya matahari. No. Sekarang kita masih lagi faktor genetik. Cahaya matahari adalah faktor persekitaran. So, kita nak bincang masih lagi faktor genetik. Okey, cikgu bantu. Akibat perubahan dalam maklumat genetik. Okey, akibat apa yang menyebabkan perubahan dekat maklumat genetik tu? Mutasi kromosom. Ya, okey, berlakunya mutasi kromosom. Okey, mutasi kromosom. Dan mutasi gen yang menyebabkan perubahan dalam maklumat genetik. Okay, sebenarnya boleh je kamu ambil yang hasilan gamet yang mempunyai maklumat genetik berlainan boleh, persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dengan gamet betina pun boleh. Yang ini cikgu masukkan. Okey, yang ini. Okey, maksud cikgu yang ini. Yang ini kita dah ambil. Okey, yang ini dah kita dah ambil. Kamu boleh tahu yang ini. Yang ini penyusunan kromosom secara bebas and then persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dengan gamet betina. Boleh. So, antara keempat-empat ni boleh digunakan untuk menjawab soalan yang kedua. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga dia tanya kita nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya variasi bagi faktor persekitaran. Cuba kita tengok apa faktor yang menyebabkan variasi bagi faktor persekitaran kelas. Bagi cikgu 2 pun dah okey.
Okay, ada yang boleh jawab? Suhu dan air. Ya, suhu dan air. Okey, suhu dan air. Selain daripada suhu dan air, Iklim dan pH. makanan. Betul, pemakanan. Okey, cahaya matahari, iklim, pemakanan. So itu semua jawapan dia. Alright? So betul lah tu. Ya. Soalan nombor 2. Mhm. Yang 3 apa tadi? Yang ketiga, okey, yang ketiga kamu boleh ambil dekat modul atas tu. Yang ni. Persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dengan gamet betina menghasilkan zygot dengan kombinasi genotip yang berlainan. Okey cikgu, terima kasih. Sama-sama. Okey. Sekarang kita nak lihat soalan yang keempat. Nyatakan 3 kepentingan variasi. Dekat mana kita nak tengok ni jawapan? Nak cari jawapan dekat mana? Okey, dekat sini. Kepentingan variasi. Okey, kat situ. So apa kepentingan dia? Dekat situ ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So cikgu nak minta kamu sebut 3 sahaja. So apa 3 kepentingan variasi? Okey, cikgu nak panggil nama lah. Okey, Jamal, cuba sebut satu, Jamal. Jika semua individu adalah serupa, mereka akan pupus apabila suatu perubahan drastik berlaku dalam persekitaran. Okey, jika semua individu adalah serupa, mereka akan pupus apabila berlaku suatu perubahan drastik dalam persekitaran. Okey, betul, tapi dia macam tak menjawab syarat. Yang poin kedua tu, boleh tak berikan kepentingan yang lain? Cuba tengok yang dekat bahagian membolehkan tu. Yang dia highlight dekat nota kamu ni. Dia highlight tu. Contohnya yang ini. Membolehkan organisma itu menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitaran. Itu ada kepentingan dia yang pertama. Okey, yang kedua. Poin yang kedua tu kita tak nampak apa kepentingan dia. Okay, boleh lagi sekali Jamal? Boleh cuba lagi sekali? Variasi membolehkan kita membezakan dan mengecam setiap individu dalam spesies yang sama dengan mudah. Ya, betul. Okey, yang pertama adalah membolehkan kita membezakan. Okey, kita membezakan dan mengecam setiap individu dalam spesies yang sama dengan mudah. Okey, yang kedua. Yang kedua apa? Okey, yang kedua cikgu nak siapa lagi kelas hari ni? Okey, Badar baru masuk ke? Dah baru masuk ke? Okey, Badar boleh tak sebutkan kepentingan yang kedua, Badar? Badar boleh sebut kepentingan yang kedua? Membenarkan pemilihan semua zati iaitu organisme dengan ciri-ciri yang sesuai akan terus hidup, manakala organisme dengan ciri-ciri yang kurang sesuai akan pupus.
Yes, betul Bada. Bagus. Iaitu dia ambil poin yang keempat. Membenarkan pemilihan. Okay, membenarkan pemilihan semula jadi. Okay, apa benda semula jadi tu? Iaitu organisma dengan ciri-ciri yang sesuai ni dia akan terus hidup lah. Manakala organisma dengan ciri-ciri yang tak sesuai ni dia akan pupus. So that akan berlakulah evolusi organisma melalui pemilihan semula jadi. Okey, dan yang ketiga, cikgu nak minta Daniel Afif. Okey Daniel ada tak dalam ni? Okey Daniel. Dah 3 kali dah cikgu panggil Daniel ni, muskil cikgu. Okey Faris lah, tolong bantu Faris. Variasi membantu organisma dalam penyamaran untuk melindungi diri daripada pemangsa. Ya, tepat sekali Faris. Bagus. Okey, dia ambil poin yang ke-5 kan. Membantu organisma. Okey, membantu organisma dalam penyamaran untuk melindungi diri daripada pemangsa. Okey. So, untuk hari ni kita bincang latihan modul sampai muka surat 37 dahulu. Okey, kita sekian sampai muka 37. Yang nak screenshot boleh screenshot. Tapi jangan risau. Sebab kejap lagi pun cikgu akan screenshot dan hantar dalam grup untuk kawan-kawan kita yang tak dapat join kelas secara online. Okey, untuk latihan hari ini, cikgu nak minta kamu jawab latihan modul. Okey, kamu jawab latihan modul muka surat 38, iaitu soalan objektif SPM 2006 hingga 2017. Okey, kamu jawab yang ini. Kemudian kamu jawab soalan muka surat 39. Okey, soalan muka surat 39 ini adalah soalan berbentuk atau berformat SPM. Soalan bahagian A. So ini diambil koleksi daripada SPM 2006 hingga 2017. Okey, so nanti kamu jawab. Okey. Kemudian kamu jawab soalan muka surat 40. Ni sambungan dia. 41 pun sambungan. Dan soalan muka surat 42 ni adalah soalan format SPM bahagian C kertas 2. Okey, kamu jawab. Dan juga the last page adalah muka surat 43. Okey, kamu jawab hari Isnin minggu depan dan hari Rabu sekiranya tak sempat, cikgu akan bincang lagi. Okey, cikgu bincang soalan ini bersama-sama. Jadi cikgu harap sangat kamu boleh buat dahulu. Okey, kamu tolong buat dahulu. Mana yang kamu tahu kamu jawab, yang rasa susah sangat, okey, yang rasa susah sangat kita akan cuba bincang pada minggu hadapan hari Isnin. Okey, ada soalan nak tanya tak setakat ni kelas? Tak ada. Okey. So sebelum kita dismiss kelas, tapi ada lagi lebih kurang 15 minit kan? Masa sains. Okey, so cikgu nak bagi link kehadiran. Okey, saya akan bagi link kehadiran dan juga kriteria kejayaan hari ini untuk kamu isi di dalam borang.
Okey, saya ada share link kehadiran dan juga kriteria kejayaan. Okey, tolong isi di dalam borang kehadiran kelas kita hari ni pada jam 9.20. Okey.